Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Universiti Watan. Kali ini saya akan memberikan refleksi modul iaitu modul pengurusan sisa dan program kita semula oleh Profesor Dr. Nur Ezlin Ahmad Basri, Dr. Irfana Kabir Ahmad serta Dr. Nurul Ain Abdul Jalil pada 2 hari bulan 11 2023 yang lalu. Melalui modul ini, saya dapat mempelajari apa itu sisa pepejal serta apakah masalah kawasan pelupusan terhad yang telah berlaku di semua negara termasuklah negara kita, dan macam mana pencemaran air dan tanah boleh berlaku melalui adanya sisa pepejal, serta kesan kepada air dan tanah serta kepada kesihatan manusia. Saya juga turut mempelajari bahawa sisa pepejal ini mempunyai beberapa komposisi yang telah dikelaskan melalui Akta 672 iaitu Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007. Melalui modul ini juga saya mendapat banyak pengetahuan bahawa pengurusan sisa pepejal yang baik dapat memberikan banyak kebaikan seperti dapat meningkatkan kualiti hidup masyarakat, membantu dalam melindungi alam sekitar serta mengurangkan kesan gas rumah hijau. Berbalik semula kepada komposisi sisa pepejal tadi, saya dapat banyak pengetahuan bahawa komposisi sisa pepejal isi rumah terdapat 5, iaitu sisa makanan sebanyak 47%, kertas 15%, plastik 14%, logam dan kayu 4%, serta kaca dan tekstil sebanyak 3%. Saya juga mendapat statistik bahawa sisa pepejal yang paling banyak dijana di negara kita iaitu negara Malaysia adalah sisa makanan. Melalui modul ini juga saya turut banyak mempelajari tentang konsep 5R. Apakah itu 5R? 5R iaitu refuse, reduce, reuse, recycle and recover. Melalui konsep 5R ini, kita dapat memastikan pengurusan sisa pepejal di negara kita terjamin. Jadi bagi refleksi keseluruhan, saya menganggap modul ini sebagai batu loncatan kepada saya untuk lebih beringat-ingat dalam menguruskan sisa pepejal, termasuklah sisa pepejal di rumah saya. Saya dapat banyak pengetahuan bahawa sekiranya kita tidak menguruskan sisa pepejal dengan cara yang betul, ia dapat memberikan banyak kesan kepada alam sekitar serta kesan kepada kesihatan kita. Contohnya akan membawa kepada kes demam denggi. Terima kasih. Semasa mengikuti kursus penjelajahan alam sekitar, saya merasakan satu perubahan paradigma yang mendalam dalam pahaman saya tentang alam sekitar dan hubungan manusia. Kursus ini tidak hanya memberikan wawasan mendalam tentang kepentingan alam sekitar, tapi juga menyoroti isu-isu yang semakin mendesak seperti isu kitar semula, petrol dan geologi, kepentingan air dalam masyarakat, dan juga yang paling penting adalah tentang matlamat pembangunan lestari atau juga dikenali sebagai Sustainable Development Goals. Salah satu yang saya pelajari dalam kursus ini adalah kepentingan kita semula dalam usaha untuk mengekalkan sumber daya yang terhad. Walaupun tindakan ini dilakukan oleh satu individu, sebenarnya impaknya boleh memberikan efek yang besar kepada seluruh masyarakat untuk mengurangkan jumlah sampah yang akhirnya akan masuk ke tapak pembuangan sampah, kerana hal demikian boleh merosakkan alam sekitar. Jadi walaupun satu usaha itu dilakukan oleh jumlah yang kecil, jikalau komuniti melihat satu perbuatan tersebut dan mempelajari daripada perbuatan individu tersebut, ini sebenarnya boleh menjadi satu titik tanda yang membuatkan satu komuniti itu bergerak untuk cuba mendalami alam sekitar dengan melakukan kitar semula. Modul lain yang saya dapat belajar dengan banyak adalah modul geologi, di mana ia membuka mata saya tentang kebergantungan kita terhadap sumber bahan bakar fosil dan kesan negatifnya terhadap persekitaran. Saya kini lebih peka terhadap keperluan untuk mencari sumber tenaga yang lebih lestari dan juga untuk cuba mencari cara ataupun mencari alternatif seperti mana contohnya
kereta-kereta sekarang tidak lagi memerlukan penggunaan bahan api fosil kerana wujudnya kereta-kereta yang hanya kebergantungannya terhadap elektrik. Ini merupakan satu inisiatif yang dapat membantu mengurangkan pencemaran dalam perubahan iklim kerana penggunaan petrol dan bahan api fosil yang terlalu banyak. Modul lain yang saya belajar adalah modul air, dan pemahaman saya tentang kepentingan air dalam masyarakat kini telah berkembang secara signifikan. Air adalah sumber kehidupan yang penting, dan kesedaran saya tentang kekurangan air bersih di beberapa kawasan telah merangsang keinginan saya untuk mengambil tindakan yang konkret untuk memastikan akses yang lebih baik kepada air bersih untuk semua. Dan akhir sekali, tidak lupa juga, kursus ini sangat menitik beratkan tentang SDG, iaitu Sustainable Development Goals. Saya percaya bahawa dengan mengadaptasikan amalan-amalan yang lebih lestari dalam kehidupan kita, contohnya adalah mengurangkan penggunaan plastik di pasaraya dan juga mengurangkan penggunaan dan juga menggalakkan tenaga yang boleh diperbaharui, kita semua boleh memberi sumbangan yang positif kepada pembangunan dan mengekalkan alam sekitar untuk generasi akan datang. Secara keseluruhannya, kursus penjelajahan alam sekitar ini membuka mata untuk menginspirasi saya dan rakan-rakan dan juga orang lain untuk bertanggungjawab terhadap alam sekitar dan mengambil langkah-langkah yang tekun untuk mencapai pembangunan yang lestari. Saya berharap untuk terus mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang saya peroleh daripada kursus ini dalam kehidupan seharian saya dan menyebarkan kesedaran tentang kepentingan menjaga alam sekitar kepada orang lain.